أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita dapat dikumpul dan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, beroleh barakah dan ketenangan daripadanya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, insya-Allah berbekalkan masa dan waktu yang masih tersisa, marilah sama-sama kita merenung, membaca dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, merujuk ayat 151 dan ayat 152, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Al-Baqarah 151 dan 152. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah mengutuskan kepada kalian rasulan minkum, seorang rasul daripada kalangan kamu, ataupun seorang rasul daripada golongan kamu sendiri. Di dalam permulaan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi penerangan, memberi penegasan kepada umat manusia bahawa di antara perkara paling besar, nikmat paling besar ialah nikmat perutusan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Dan nikmat tersebut dikongsi dengan sekalian alam semesta atas perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi serta Rasul yang terakhir merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam golongan kalian,
di dalam golongan kamu, yakni merujuk kepada spesies yang sama, yaitu seorang manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutuskan seorang nabi ataupun mengutuskan seorang rasul daripada kalangan makhluk yang berlawanan dengan kewujudan manusia. Allah tidak menjadikan nabi dan rasul itu di kalangan malaikat, dan Allah tidak menjadikan nabi dan rasul itu di kalangan makhluk-makhluk lain. Allah tetap menjadikan nabi dan rasul itu daripada kalangan manusia, kerana tempat pada dakwah, tempat pada seruan itu ialah manusia. Jadi Allah memudahkan urusan kita, Allah memudahkan urusan manusia dengan menjadikan utusan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga di kalangan manusia. Tetapi harus diperingatkan, walaupun Muhammad itu seorang nabi dan rasul, dia juga tidak terlepas daripada humanity, iaitu sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat basyariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Yang membezakan di antara kita dengan nabi adalah jawatan. Yang membezakan di antara kita dengan nabi adalah level dan pangkat. Jawatan, level, pangkat ini bukan diandai-andaikan oleh nabi sendiri, bukan direka-reka oleh nabi sendiri, tetapi ini adalah pengkhususan, lantikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi di antara beza kita dengan Nabi Muhammad kerana pangkat nabi dan pangkat rasul. Dari sisi yang lain, humanity kemanusiaan masih tetaplah sama. Bagaimana contoh, walaupun Muhammad itu seorang nabi, walaupun Muhammad itu seorang rasul, dia tak akan terlepas dari sifat-sifat basyariah. Bila nabi ni letih, nabi juga memerlukan rehat. Bila nabi ni mengantuk, nabi juga memerlukan tidur. Bila nabi lapar, nabi juga makan. Bila nabi dahaga, nabi juga minum. Bila berperang sebagai contoh, nabi tidaklah kebal daripada senjata. Dalam sejarah kita boleh tengok Rasulullah patah gigi dia, Rasulullah terluka akibat pukulan-pukulan daripada musuh. Dan Rasulullah juga sebagai manusia biasa berkahwin, mempunyai isteri-isteri, mempunyai anak, mempunyai cucu dan keturunan. Ini adalah sifat basyariah Nabi Muhammad. Dari sudut dan sisi kemanusiaan sama macam kita. Yang lebih nabi ialah pangkat dan level dia yang dianugerahkan oleh Allah sebagai utusan yang terakhir. Baik, kenapa kita perlu memperakukan nikmat paling besar, iaitu dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini datang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu. Antara tujuan Allah melantik Nabi Muhammad sebagai seorang rasul ialah membacakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat di sini bermaksud tanda-tanda, membuktikan Allah itu wujud, Allah itu ada, Allah itu maha segala maha. Dan membacakan ayat di sini adalah merujuk kepada kalam Allah, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita panggil sebagai wahyu, yang diturunkan khusus kepada hanya beberapa orang nabi dan rasul yang tertentu. Kalau kita melihat di dalam lembaran sejarah sebagai contoh, yang wajib kita ketahui nabi dan rasul ini ada 25 orang.
tetapi tidaklah Allah tu menurunkan kitab kepada ke-25 Nabi dan Rasul. Mereka tetap Nabi dan mereka tetap Rasul, tetapi bahagian penurunan Alkitab, firman Allah, wahyu Allah tidaklah kepada kesemua mereka. Bahkan yang wajib kita beriman, kita memperakui adanya 4 buah kitab dalam sejarah yang pernah turun kepada beberapa Nabi dan Rasul. Sebagai contoh, kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa. Kita kena yakin, beriman dan percaya bahawa Taurat pernah turun pada seorang Nabi yang namanya Musa. Begitu juga pernah turunnya satu kitab yang bernama Zabur kepada seorang Nabi dan Rasul yang bernama Daud alaihi salam. Kita juga perlu beriman dan meyakini pernah turunnya satu kitab yang bernama Al-Injil kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, dan turunnya kitab dan wahyu yang terakhir yang namanya Al-Quran kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua isi-isi dan kandungan kitab-kitab ini adalah wahyu daripada Allah melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada nabi-nabi yang disebut dan dimaksudkan tadi. Tak terlepas diri Nabi Muhammad dengan wahyunya yang nama Al-Quran. Jadi bila Rasulullah menerima wahyu-wahyu ini, maka Rasulullah membacakannya kepada umat manusia agar sampai penerangan daripada Allah, agar sampai firman-firman dan wahyu yang ingin ditekankan oleh Allah dari sudut perintah-perintah yang terkandung di dalamnya, ataupun larangan-larangan yang terkandung di dalamnya, ataupun ilmu-ilmu dan informasi-informasi tertentu di dalam wahyu tersebut supaya disampaikan kepada umat manusia. Jadi ayat-ayat ini telah disampaikan oleh Rasulullah dengan jelas dan dengan terang. Dan Rasulullah, kita perlu yakin dan percaya, tidak pernah menyembunyikan walau satu huruf. Rasulullah tidak pernah menyembunyikan walau satu ayat, bahkan lebih besar walau satu surah untuk disimpan olehnya sendiri. Tetapi Rasulullah sebagai seorang al-baligh, yaitu sifat sebagai penyampai, telah menyempurnakan amanah penyampaian wahyu Allah dengan jujur dan seamanah-amanahnya. Ini kita kena yakin dan kita kena percaya. Yang kedua ialah wa yuzakkihim, yaitu Nabi juga datang untuk menyucikan kamu. Menyucikan di sini ialah untuk membersihkan kamu. Bersihkan daripada apa, tuan-tuan dan puan-puan? Nabi datang nak membersihkan akhlak-akhlak yang rendah. Nabi datang nak membersihkan jiwa-jiwa yang kotor. Nabi datang nak menafikan sifat-sifat jahiliyah. Nabi datang nak mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya kebenaran. Inilah yang dimaksudkan dengan wa yuzakkihim, menyuci dan membersihkan kamu daripada perkara-perkara dan sifat tadi. Bila menyebut kepada ayat-ayat Allah dan hubungan dengan pembersihan, di sini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, apakah sebenarnya yang berlaku dalam dunia kita pada hari ini. Sebab kita terlalu terjebak, kita selalu terkeliru dengan dua benda. Pertama, yang dinamakan sebagai ilmu, dan yang kedua, apa yang dinamakan sebagai maklumat. Ada sesetengah manusia, dia ni tersilap faham, dia ni terkeliru. Bagi dia ilmu itu juga adalah maklumat, dan maklumat itu juga adalah ilmu. Tidak. Di dalam definisi Islam, sebagai contoh, ilmu itu ada makna yang tersendiri dan maklumat juga ada makna yang tersendiri.
Dengan kata lain, ilmu itu berbeza dengan maklumat, maklumat berbeza dengan ilmu. Apa beza dia? Kalau kita ambil contoh yang kedua, bila sebut maklumat, maklumat ini adalah tidak sistematik. Maklumat ini tidak diasaskan pada prinsip, tidak diasaskan pada manhaj ataupun metodologi, tidak diasaskan pada kaedah-kaedah tertentu. Ini berbeza dengan ilmu itu sendiri. Kerana ilmu dia adalah satu rangkaian yang sistematik. Dia ada asas yang kukuh, dia ada asas yang kemas, disiplin-disiplin ilmunya. Baik dari sudut manhaj, baik dari sudut prinsip, baik dari sudut asas, baik dari sudut kaedah, baik dari sudut sumber itu sendiri yang dinamakan sebagai disiplin. Untuk bagi mudah faham apa sebenarnya yang boleh kita takrifkan sebagai ilmu, berpijak kepada hujah dan dalil daripada ayat ini. Setiap ilmu itu pastinya adalah kebenaran, dan setiap ilmu itu pasti berpijak pada bumi yang nyata, dengan kata lain berpaksi kepada realiti yang benar-benar berlaku. Tetapi sekiranya satu-satu apa benda yang kita dapat, informasi baik, maklumat baik, kebiasaannya dia sama ada benar atau mungkin boleh jadi salah. Dia perlu ditapis, dia perlu disaring, dia perlu difilter untuk kita menentukan sama ada informasi atau maklumat ini benar-benar sahih, benar-benar betul ataupun sebaliknya. Sebab itulah dalam kita panggil apa, information technology hari ini, teknologi maklumat. Kenapa disebut teknologi maklumat, tidak disebut teknologi ilmu? Kerana teknologi maklumat ini dia adalah berasaskan kepada perisian komputer sebagai contoh. Dia ada lambakan-lambakan, limpahan ruahnya maklumat-maklumat yang pelbagai, sampai kita boleh sebut satu, iaitu information overdose. Kelebihan maklumat, melimpah ruahnya maklumat. Tapi kita tak pasti maklumat tu, mungkin ya ada yang benar, mungkin ya ada yang betul. Tetapi sebaliknya ada yang tak betul, ada yang salah, ada yang terkeliru, ada yang tidak dapat difahami dengan baik. Jadi kalau kita nak katakan semua sistem dalam komputer yang kita namakan information overdose atau limpahan kepelbagaian maklumat, kenapa tidak dinamakan sebagai ilmu? Kalau dinamakan itu sebagai ilmu, bolehlah kita katakan komputer jauh lebih berilmu daripada manusia. Tetapi segala maklumat dan informasi yang ada dalam komputer masih belum matang untuk melayakkan dia dikategorikan sebagai ilmu. Ilmu yang sebenar ialah terkandung di dalam ayat ini, iaitu bersumber daripada kebenaran, Quran, Sunnah dan perkara-perkara yang berkaitan dan ada penisbahan dengannya. Dan satu lagi sifat ilmu itu menyucikan. Hak benar-benar layak dikatakan ilmu ialah dia tu kebenaran dan dia mampu menyucikan jiwa dan hati manusia. Tu takrif ilmu yang sebenar. Sebab itu dalam ayat pertama, wahyu yang turun pada Nabi dalam Gua Hira, bagaimana bunyi dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, kajilah, carilah, analisislah. Kamu nak buat apa pun tentang ilmu, dia perlu ada perimbahan dia. Apa dia? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Apapun kita belajar tentang sesuatu ilmu, jangan lupakan penisbahan ilmu itu balik kembali kepada Tuhan punya ilmu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya setiap ilmu yang kita cari bukan sekadar kita nak tahu. Setiap ilmu yang kita cari bukan sekadar nak membuang kejahilan.
Setiap ilmu yang kita cari bukan nak menafikan kebodohan. Lebih jauh daripada itu, setiap ilmu yang kita belajar nak makin dekat dengan Tuhan. Setiap ilmu yang kita belajar nak makin rapat dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu setiap ilmu perlu ada penisbahan dengan Allah, sentiasa dengan nama Allah, sentiasa beriringan dengan penisbahan kepada Allah. Itulah ilmu. Maksudnya setiap perkara yang kita belajar makin hari makin jauh pada Allah. Makin hari ilmu tu kita belajar makin lupa pada Allah. Makin hari satu ilmu kita belajar makin tak ingat pada Allah. Bagaimana kita nak definisikan apa yang kita belajar itu sebagai bentuk ilmu? Bila mana hak kita belajar tu Allah pun tak ingat. Hak mana kita belajar tu Allah pun kita lupa. Bila mana kita belajar tu Allah tak tahu ke mana. Jadi ilmu yang sebenarnya ialah mengembalikan manusia kembali pada Allah. Dan yang kedua ialah untuk penyucian yang disebut sebagai Rabbaniyah, divinity, dan satu lagi tazkiyah, penyucian, wa yuzakkikum. Kerana apa? Kerana ilmu tu memiliki dua sifat. Ilmu yang benar ada sifat zahir dia, ilmu yang benar ada sifat batin dia. Sifat zahir ialah satu-satu ilmu berguna bila mana kita belajar itu dapat menghilangkan kebodohan. Kita belajar dapat menghilangkan kejahilan. Kita belajar rasa makin dekat dan hampir dengan Allah. Bila mana kita beramal dengan ilmu tersebut menjadikan akhlak kita lebih baik. Adakah logik dan rasional pada akal tuan-tuan dan puan-puan satu ilmu kita belajar tiba-tiba akhlak kita makin teruk? Satu ilmu kita belajar akhlak kita makin buruk, layakkah ini dinamakan sebagai ilmu? Jadi sifat ilmu pada zahir dekat pada Allah dan menjadikan pengamal ilmu tersebut makin baik akhlak dia, makin baik perangai dia, makin elok peribadi dia. Sifat batin pada ilmu, bila kita letakkan nisbah ilmu tu pada Allah, manusia akan jadi tak lupa diri. Dia sedar ilmu tu sebenar milik siapa. Sekadar satu pinjaman sementara daripada Allah, maka dari sudut batin dia tak akan jadi sombong dengan ilmu dia. Dia tak akan merendah-rendahkan orang lain yang dia rasakan lebih rendah ilmu daripada dia. Dia sentiasa berlapang dada. Dia sentiasa, kita kata, menghargai ilmu daripada orang lain. Tetapi orang yang belajar ilmu makin hari makin sombong. Makin banyak dia belajar, makin banyak dia belajar, dia rasakan dialah yang paling pandai. Akulah yang paling cerdik, akulah yang paling alim, aku tu, aku ni. Adakah layak ilmu itu dinisbahkan pada bila seseorang tu belajar dia jadi makin sombong? Seseorang yang meletakkan penisbahan pada Allah pasti ini tidak akan berlaku. Jadi perlu ada Rabbaniyah tadi, divinity dan tazkiyah, penyucian. Ilmu itu ada sifat zahir dia, ilmu itu ada sifat batin dia. Jadi ni secara ringkas, panjang kalau kita nak hurai, perlukan satu tajuk lain, perbandingan atau perbezaan antara ilmu dengan maklumat. Baik, kita teruskan. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jugalah yang datang mengajarkan kepada kamu Alkitab, yakni merujuk kepada Al-Quran wal hikmah. Ada ulama-ulama yang menisbahkan kalimah al-hikmah ini ialah merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan ayat ini, suka saya sebutkan sebelum tertinggal. Jadi kita sebut tadi di depan, ayat Allah ni ada dua jenis. Ayat di sini bermaksud tanda, bukti, satu dari sudut wahyu, untuk membuktikan Allah itu ada, Allah itu maha segala maha.
Tetapi dari sudut yang kedua, jangan kita terlepas pandang. Ada ayat-ayat yang dipanggil sebagai bersifat kauniyah. Apa dia maksud kauniyah? Alam semesta, alam yang dijadikan oleh Allah, juga menjadi bukti dan tanda Allah itu sebagai pencipta, Allah itu sebagai Tuhan, dan lebih jauh bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi manusia yang selalu memerhati dan berfikir tentang tanda-tanda yang diwujudkan dan dinampakkan oleh Allah pada alam semesta. Kita belajar nak nisbahkan sesuatu ilmu dengan Allah ni, ada ayat dia, ayat Quran, ada sunnah dia, hadis-hadis Nabi, nak membuktikan Allah itu benar, Allah itu ada, Allah itu wujud. Dalam masa yang sama, Allah memberi penekanan kepada ayat-ayat di dalam Al-Quran seperti afala tubsirun, afala tasma'un, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Ni semua menjurus kepada rasional untuk berfikir tentang apa? Kejadian alam semesta, ayat-ayat kauniyah Allah. Kita tengok bukit, bahkan kalimah bukit ada dalam Quran. Kita tengok matahari, ada dalam Quran. Kita tengok perkataan bulan, ada dalam Quran. Laut, ada dalam Quran. Daratan, ada dalam Quran. Semua ini adalah merupakan makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Allah supaya kita fikir, kita tengok, kita perhati, kita renung bahawa semua ini bukanlah sia-sia dijadikan oleh pencipta Allah. Ni makin mendekatkan kita kepada Allah melalui tanda-tanda tadi. Baik, mengajarkan kamu Alkitab wal hikmah. Jadi Rasulullah datang mengajarkan wahyu Allah yang namanya Al-Quran dan mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Quran itu bersifat panduan, bersifat manual. Manakala sunnah-sunnah Nabi lebih kepada praktikal, lebih kepada pelaksanaan. Sama ada setiap sesuatu yang keluar daripada ucapan dan perkataan Nabi, itulah sunnah. Setiap sesuatu yang lahir daripada kepribadian, pelaksanaan, percontohan dari sudut perbuatan Nabi, itu juga adalah sunnah. Dan setiap ketetapan ataupun ikrar, pengakuan daripada Nabi, itu juga adalah sunnah. Sebab itu dalam satu kisah, bila mana seorang sahabat Nabi yang bernama Hisham bin Amir ni datang ke rumah Rasulullah untuk bertanyakan sesuatu kepada baginda. Tetapi waktu tu Rasulullah ketiadaan di rumah, nak pergi jumpa Nabi tapi Nabi tak ada. Lalu bertemu dengan isteri Rasulullah yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Berhenti dulu kan, Mak? Ada azan. Alhamdulillah, kita bersambung. Jadi ketika mana Hisham bin Amir bertanyakan kepada isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimanakah keadaan peribadi, perlakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah baginda. Lalu jawapan masyhur secara ringkas dijawab oleh Aisyah, ada di dalam riwayat Imam Muslim. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Rasulullah diperumpamakan seperti Al-Quran yang berjalan. Bahkan Rasulullah pernah mengisyaratkan kepada sahabat-sahabat beliau juga seperti Al-Quran yang berjalan. Akhlak Nabi adalah Al-Quran, dan Al-Quran itulah adalah akhlak Nabi. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia mengajarkan kamu sesuatu perkara yang tidak diketahui olehmu. Kalau kita memerhatikan dalam sejarah,
orang-orang Arab di Mekah pada zaman jahiliyah, mereka bergelumbang dengan perkara-perkara dosa, mereka bergelumbang dengan perkara-perkara maksiat. Sebagai contoh, pada zaman jahiliyah perzinaan adalah biasa, peminum-peminum khamar, arak adalah biasa, perjudian adalah biasa, tilik nasib adalah biasa, membunuh atau menanam anak perempuan hidup-hidup adalah biasa. Kadang-kadang terlibat dengan perkara-perkara tahyul, perkara-perkara dongeng, perkara-perkara yang bersifat khurafat. Jadi bila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan mereka membacakan ayat-ayat Allah, Nabi baca firman-firman Allah yang diturunkan kepada baginda pada mereka, Nabi mempertontonkan kepribadian, Nabi mempertontonkan akhlak yang mulia, yang berkesan di dalam masyarakat. Jadi atas dasar tersebut yang dimaksudkan mengajarkan sesuatu yang tidak diketahui ialah berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Bila turun wahyu, Nabi baca, Nabi perjelaskan, Nabi bagi penerangan supaya dapat difahami oleh mereka. Sebagai contoh, kita ambil sebagai contoh sejarah para Nabi dan Rasul. Bagaimana mungkin, bukan kata orang Arab yang hidup pada zaman jahiliyah, kita boleh katakan kepada diri kita sendiri, rata-rata di kalangan kita, Allah sebenarnya sedang memudahkan kita. Dia menceritakan sebahagian kisah utusan dia, Nabi dan Rasul, daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh yang kita hafal sampai Nabi Muhammad. Sebahagian Rasul ini Allah cerita sendiri dalam Quran, nak menunjukkan Allah memudahkan kita. Jadi ada sebahagian kisah-kisah ini di luar ilmu, kisah-kisah ini di luar pengetahuan orang-orang Arab pada masa itu. Bila dicerita kisah Nabi Nuh, mereka tak tahu dan tak kenal pun who is Nuh, siapa Nabi Nuh ni. Rupanya seorang Nabi, seorang Rasul. Bagaimana kisah hidup dia? Ayat-ayat Quran cerita bagaimana Nuh dikurniakan umur yang panjang, usia yang lanjut, berdakwah, tetapi yang menerima cumalah golongan minoriti, kumpulan kelompok yang kecil yang beriman kepada Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, kemudian turunnya ribut taufan, banjir besar. Ilmu-ilmu ini adalah di luar pengetahuan umat-umat sebelum itu. Mari cerita Nabi Yusuf, mari cerita Nabi Hud, mari cerita Nabi Saleh, mari cerita Nabi Musa. Tak ada ilmu-ilmu ni pada mereka. Jadi bila Nabi datangnya membawa wahyu daripada Allah, Nabi baca dan Nabi bagi penerangan dan pendetailan kepada mereka tentang semua benda ni. Tu nasib baik Allah cerita, memudahkan kita untuk bagi mudah faham betapa sukar dan sulitnya untuk bagi kita tahu. Contoh, dalam sejarah kita kenal bahawa Rasul itu ada 313 yang Allah bagi tahu, yang Allah cerita cuma 25. Harap kepada kita untuk cari sendiri, kita katakan baki daripada 25 tadi, cuba cari sendiri. Mudah ke payah? Mudah ke payah? Rasa mudah ke payah? Bila disebutkan secara umum ada 313 Rasul, Allah tolong cerita 25. Baki lagi try cari sendiri. Rasa senang ke payah? Baki lagi nak cari nama Nabi seorang daripada 25 tu pening dah. Nabi apa lagi ada ni? Rasul apa lagi nama ni? Kepada kaum mana dia diutus ni? Kalau hari ni bumi mana dia berdakwah dulu? Pening. Tapi hak Allah bagi mudah tu pun malas baca Quran. Hak Allah bagi mudah tu pun malas belajar sirah Nabi-Nabi dan Rasul. Sebenarnya dalam tu banyaknya pembetulan-pembetulan. Allah membetulkan kesilapfahaman, Allah membetulkan kekeliruan. Sebagai contoh, berkenaan dengan Nabi Allah Ishaq dan Nabi Allah Ismail,
Di sisi orang-orang Yahudi, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim siapa? Ishak atau Ismail? Orang Yahudi mengatakan yang disembelih itu adalah Ishak. Bila marinya Islam, penerangan daripada Nabi Muhammad, yang nyata yang disembelih itu adalah Ismail. Bagaimana dengan kisah kekeliruan Nabi Allah Isa? Kalau Allah tak bagi cerita yang sebenar, orang yang memfitnah Nabi Allah Isa tu dikelirukan oleh Allah, ditukar rupa dia, ganti tempat Nabi Isa. Kalau Allah tak cerita betul kisah ni dalam Quran, mungkin hari ni kita juga sama seperti Nasrani dan Kristian, hak kena salib tu siapa? Nabi Allah Isa. Sebab tak ada siapa pun tahu Allah tukar rupa kawan tu, kecuali Allah sendiri bagi tahu kepada Nabi Muhammad melalui firman dia. Kalau Allah tak bagi tahu, Isa kena salib, tak ada siapa tahu. Kalau Allah tak cerita pertemuan Nabi Allah Musa memanggil individu seorang diri, Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, diberikan mukjizat oleh Allah, lempar tongkat jadi ular, masuk tangan dalam poket jadi bercahaya. Ini adalah kisah antara Musa, personal, individualistik dia dengan Allah. Kalau Allah tak tolong cerita, agak-agak siapa nak cerita? Kalau Musa tak cerita, tak ada siapa tahu. Tapi Allah memudahkan kisah. Inilah yang disebutkan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kamu sesuatu benda, sesuatu perkara, sesuatu isu yang kamu tak pernah tahu pun sebelum ni. Kalau Allah tak cerita pasal kisah Nabi Khidir, mungkin kita pun tak kenal ada individu yang nama Khidir. Kalau Allah tak cerita pasal Zulkarnain, kita tak akan kenal seorang raja dan pemerintah yang hebat nama Zulkarnain. Ya'juj Ma'juj pun tak tahu ke mana kalau Allah tak bagi informasi ni dalam Quran. Allah sedang memudahkan. Sebab itu daripada zaman jahiliyah, bila sahabat-sahabat ni menerima Islam, bagaimana Allah tukar rupa mereka. Allah tukar rupa mereka, sahabat-sahabat yang dulu jahil menjadi seorang yang alim. Sahabat-sahabat yang hidup zaman jahiliyah mengerti persoalan hukum halal dan haram. Seorang sahabat yang berperang atas perkara remeh-temeh pada zaman jahiliyah, berperang benar-benar pada jalan Allah, jihad fi sabilillah. Dan yang terakhir digolongkan sebagai apa oleh Allah? Allah sebagai Tuhan meredai mereka sebagai hamba, dan mereka sebagai hamba meredai Allah sebagai Tuhan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah dah tukar 360 darjah daripada apa yang mereka lalui sebelum ni kepada kesempurnaan, kepada rahmat, kepada kasih sayang Allah. Tapi janganlah sesekali menukarkan nikmat ini. Sebab itu di dalam ayat yang lain, sebagai contoh Ali Imran ayat 164, Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, sesungguhnya Allah telah memberi anugerah kepada orang-orang yang beriman. Apa anugerah yang Allah beri? Idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim, ketika mana Allah mengutuskan seorang rasul min anfusihim, daripada kalangan dan golongan mereka sendiri. Ini adalah penguat kepada ayat yang kita baca, nak memperakukan bahawa antara nikmat paling besar Allah utuskan Nabi Muhammad, nak mengeluarkan manusia yang jahil kepada berilmu, nak mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya kebenaran, nak mengeluarkan daripada alam jahiliyah kepada alam yang mengerti dan mengetahui. Yatlu alaihi, yatlu ayatihi, membacakan ayat-ayat ini, wa yuzakkihim, dan juga nak menyucikan mereka. Dua kali kita akan jumpa membacakan ayat-ayat Allah, sekali lagi kalimah wa yuzakkihim. Ini adalah konteks sebenar tentang ilmu. Dia adalah untuk mencari kebenaran dan berpijak pada realiti semasa, serta dapat
menyucikan dan membersihkan kamu daripada akhlak-akhlak yang buruk dan kotor. Bahkan dalam surah Ibrahim ayat 28 Allah berfirman, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Adakah kamu tidak memerhatikan? Kamu tidak memerhatikan baddalu ni'matallahi kufra, iaitu mereka yang telah menukarkan nikmat Allah kepada kekufuran. Antara nikmat Allah ialah Islam sebagai agama dan panduan hidup. Antara nikmat Allah ialah apa dia? Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul, tetapi mereka sanggup menukarkan ini dengan kekufuran, pengingkaran. Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan mereka menyeret sama kaum masing-masing ke lembah kehinaan dan kebinasaan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, imam besar di kalangan kaum muslimin Abdullah ibnu Abbas telah mengatakan nikmat yang ditukar di dalam ayat ini menunjuk kepada apa? Nikmat terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sesekali kamu menikar nikmat tersebut dengan apa? Dengan kekufuran. Oleh itu, untuk menjaga nikmat tersebut, bersambung dan berangkainya ayat fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Sentiasalah kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya Allah akan ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kamu dan jangan sesekali melakukan kekufuran. Memperakukan nikmat Allah dengan terutusnya Nabi Muhammad dengan apa? Memperbanyakkan mengingati Allah dengan menyebut asma'-asma'nya. Cara kita nak kenang, cara kita nak memperakukan nikmat yang Allah bagi pada kita, memperbanyakkan ingat Allah. Antara cara nak mengingati Allah, perbanyakkan menyebut asma'-asma' dia, nama-nama Allah, zikirkan benda tu. Kemudian washkuruli, bersyukur sebagai bentuk nikmat tambahan oleh Allah kepada kamu. Sebab itulah ada sebuah riwayat daripada Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab mengambil riwayat ni daripada Hisham bin Sa'id. Hisham bin Sa'id mengambil daripada Zaid bin Aslam, yang mengatakan bahawa dahulu Nabi Allah Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, Nabi Musa kata, bagaimanakah cara untuk aku bersyukur pada kamu? Nabi Musa tanya Allah, bagaimanakah cara untuk aku bersyukur pada kamu? Lalu dijawab oleh Allah, kamu mesti sentiasa mengingati aku dan jangan sesekali kamu lupakan ia. Cara kamu nak bersyukur, kena ingat padaku dan jangan lupa padaku. Kerana barang siapa di kalangan manusia yang mengingati aku, bermakna dia sedang mensyukuri aku. Tetapi mana-mana manusia yang tidak ingat kepada aku, melalaikan aku, bererti dia sedang mengingkari aku. Jadi merujuk kepada apa yang diriwayatkan tadi, seseorang yang ingat pada Allah, seseorang yang berzikir kepada Allah, otomatik orang tu dah termasuk di dalam bersyukur kepada Allah. Bila hidup dia ni Allah hiasi dengan ingat pada Allah, boleh zikir pada Allah, tu termasuk dia dah bersyukur. Tapi kalau Allah letak pada diri seseorang tu lalai, lengah, lupa, tak ingat pada Allah, bermaksud orang tu sedang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan daripada 4 imam yang besar, tabi'in besar, Imam Hasan Basri, Imam Abu Aliyah, Imam Abdul Rahman As-Saddi dan Ar-Rabi' ibnu Anas, mengatakan sehubungan ayat fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, ialah bila mana seseorang itu
ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah juga akan ingat pada dia. Dan bersyukur itu adalah nikmat tambahan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan ganjaran kepadanya. Dan jangan sesekali kamu melalaikan dan melengahkan diri kamu daripada ingat Allah. Kalau riwayat bersendirian Imam Hasan Basri berkenaan dengan ayat ini, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Basri kata, bila kamu ingat kepada Allah dalam setiap aspek dan semua bentuk kefarduan yang Allah telah letakkan pada kamu, nescaya Allah juga akan mengingati kamu dalam setiap perkara kefarduan tadi atas hak Allah pada kamu. Jika kamu ingat pada Allah dalam setiap aspek, dalam semua kefarduan yang Allah wajibkan pada kamu, semua benda yang jadi kewajipan Allah atas kita, kita sentiasa ingat Allah, zikir Allah, nescaya Allah akan ingat kita dalam setiap aspek dan keadaan tadi. Antara benda wajib solat, kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Kita berpuasa, kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Kita buat sesuatu amal, sesuatu ibadat, kita ingat Allah, Allah akan ingat pada kita. Apa benda lagi nikmat dalam hidup yang kita nak? Kita nak suruh manusia ingat kita pun payah, nak suruh kawan ingat kita pun payah, nak suruh adik-beradik ingat kita pun payah. Yang lebih besar nak suruh Allah ingat kita, kita kena ingat Allah. Jangan lalai, jangan lengah benda ni. Hilang saja ingatan kita terhadap Allah, maka Allah juga akan hilang ingatan terhadap kita. Sebab itulah seorang ulama salaf sehubungan dengan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ulama salaf ini mengatakan makna sebenar-benar takwa ialah hendaklah kamu sentiasa mentaati Allah, jangan sesekali menderhakai dia. Hendaklah kamu sentiasa mengingati Allah, janganlah sesekali melupakannya. Hendaklah sentiasa kamu bersyukur kepada Allah dan jangan sesekali kamu mengingkarinya. Inilah yang disebut sebagai haqqa tuqatih. Dan yang terakhir yang saya ingat, satu riwayat daripada Imam Ibnu Abi Hatim, yang riwayat ni panjang sampai kepada Makhul Al-Azdi. Ini adalah sebuah asar yang mana Makhul satu hari ini pernah berjumpa dengan salah seorang sahabat besar Nabi, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Anak Sayyidina Umar, merujuk Abdullah bin Umar yang kita kenali Ibnu Umar. Lalu Makhul tanya Sayyidina Abdullah ibnu Umar, apa pandangan kamu wahai Ibnu Umar sekiranya ada seorang yang sifat macam ni? Sifat macam mana? Dia sebut sifat seorang pembunuh. Orang tu dalam hidup dia pernah bunuh orang, ataupun mungkin seorang tu sifat dia peminum khamar, minum arak, ataupun seorang tu mungkin sifat dia mencuri, seorang pencuri, ataupun mungkin seorang tu sifat dia penzina. Dia nak tanya apa sebenarnya? Bagaimanakah kes pada pandangan kamu? Mungkin orang tu seorang pembunuh, mungkin dia peminum arak, mungkin dia pencuri, mungkin dia penzina, tapi dalam masa yang sama dia duk buat dosa tadi, ingatan dia tetap ada pada Allah. Dia mencuri tapi Allah dia ingat. Dia berzina tapi dia sentiasa ingat Allah. Dia buat dosa ni sentiasa ingat Allah, berhubung dengan fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Apa pandangan kamu? Lalu apa jawapan daripada Abdullah ibnu Umar? Ya, aku tidak nafikan ayat tersebut. Sekiranya seseorang itu mengingati Allah, pasti Allah akan mengingati dia. Tetapi dalam keadaan kamu bertanyakan seorang tadi adalah mereka-mereka yang melakukan dosa-dosa besar, maka sekiranya dia ingat Allah, Allah juga ingat dia. Tetapi Allah ingat dia bukan dalam keadaan rahmah, Allah mengingatinya dalam keadaan laknat pada dia. Bukan kata tak ingat, ingat, tetapi laknat Allah atas dosa-dosa yang dia buat.
Dan perbahasan ini ada pandangan daripada ulama-ulama lain yang beraliran tasawuf. Tasawuf ni dia punya pemikiran level lain. Kita tak boleh nak meletakkan pandangan Allah pada seseorang, sebab kita tak tahu bagaimanakah pandangan Allah pada seseorang hamba dia. Tetapi dia lapik, Allah akan kembali mengingati dengan rahmat dan kasih sayang sekiranya golongan-golongan tadi bertaubat dan tidak melakukan lagi dosa-dosa yang disebutkan. Maksudnya nak suruh Allah ingat dalam pandangan rahmat, nak suruh Allah ingat dalam pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan laknat. Orang yang buat benda tu kena bertaubat. Samalah seperti kita pun, bila kita buat dosa, kita nak balik pada Allah, kena bertaubat, berjanji tak akan buat dah benda-benda tadi. Itulah yang membezakan antara Allah dengan manusia. Mudah. Kita bila berhadapan dengan manusia, kalau 199 benda baik kita buat di sisi manusia, kita buat 99 benda hak baik, tapi sekali kita tersalah dan tersilap buat hak salah, orang ingat hak 99 baik ke ingat hak salah tu? Orang ingat hak mana? Kalau orang dia tak ingat dah hak baik kita, dia akan ingat satu tu je. Oh, hak sebelum ni bagus, bertakwa, soleh. Satu je kita tersilap, tak boleh pakai dia ni, aku duk ingat ke baik, padahal sekali tu baru tersalah. Tapi di sisi nilaian Allah dia jadi terbalik. Kalau ambil 100 benda yang sama sebelum ni, 99 kali kita duk buat dosa dan maksiat pada Allah, sekali je kita bertaubat, habis licin hak lain. Kita duk buat hak salah tu 99, sekali je kita benar-benar bertaubat, hilang hak lain. Allah tak tinggal dah. Tapi manusia duk ingat hak salah tu, dia tak ingat dah hak baik. Macamlah hidup kita ni tak pernah buat salah, ingat macam tu saja. Manusia tak akan pernah sunyi daripada buat salah. Tapi jangan diulang-ulang kesalahan tu, dan jangan sengaja nak buat kesalahan tu. Ini pengajaran untuk diri saya sendiri dan seterusnya kepada saudara-saudara muslim-muslimat sekalian. Jadi insya-Allah setakat itulah perbahasan kita pada kali ini berkenaan ayat 151 152 surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, memberikan petunjuk dan hidayah, dan senantiasa menambahkan ilmu di dalam diri kita. Jadi jangan kita lupa bab cari ilmu, bab cari redha dan rahmat Allah ni jangan ada keputusan. Maksudnya jangan terputus. Hari-hari kena cari, hari-hari kena minta, hari-hari kena harap. Tak ada orang lain dah yang boleh bagi ketenangan, tak ada orang lain dah boleh bagi petunjuk, tak ada orang lain dah boleh bagi hidayah, tak ada orang lain dah boleh bagi ilmu dan kebaikan pada kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar tetap datang daripada Allah dan Rasulnya, yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena, tak ada orang lain, datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.